Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nik Najah binti Nik Rakami, pembentang dari kumpulan fizik, akan membentangkan pengajaran dan pembelajaran dalam talian bagi gerakan harmonik ringkas. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, diketuai oleh Puan Wan Raniza, diikuti dengan Puan Wirda Hayati, seterusnya Puan Roslia dan saya sendiri Puan Nik Najah. Kumpulan kami menggunakan mod pelaksanaan lesson study dan membawa tajuk pengajaran dan pembelajaran dalam talian bagi gerakan harmonik ringkas. Sebagai pendahuluan, ingin saya kongsikan di sini lesson study yang kami telah jalankan melibatkan program 4 semester dan merujuk kepada silibus DP024, iaitu topik yang pertama, Simple Harmonic Motion. Kumpulan sasaran kami adalah melibatkan kelas 2M2 ES07 dan tempoh pelaksanaannya adalah melibatkan semester 2 sesi 20, 20 dan 2021. Mod pengajaran yang kami jalankan adalah virtual tutorial. Objektif ataupun tujuan lesson study yang kami jalankan, yang pertama adalah objektif umum, iaitu ingin meningkatkan kefahaman pelajar dalam topik gerakan harmonik ringkas melalui kaedah pembelajaran atas talian. Dan objektif khusus kami ada 2, iaitu meningkatkan kefahaman konsep asas di kalangan pelajar bagi topik gerakan harmonik ringkas. Seterusnya ingin meningkatkan kefahaman pelajar untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan topik gerakan harmonik ringkas. Kami tertarik untuk menjalankan lesson study ini adalah disebabkan oleh permasalahan berikut. Yang pertama, kesukaran pelajar untuk bersemuka dengan pensyarah. Kita sedia maklum dengan suasana COVID yang sedang melanda di negara kita. Yang kedua adalah pensyarah tidak dapat menggunakan bahan maujud untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga adalah pelajar tidak dapat menguasai konsep asas gerakan harmonik ringkas dan seterusnya pelajar tidak dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan gerakan harmonik ringkas. Hasil perbincangan bersama ahli kumpulan, penambahbaikan perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, pengajaran dan pembelajaran perlu dilakukan di dalam talian, dan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian secara bersemuka, iaitu menggunakan medium Google Meet. Kita perlu menggunakan Google Classroom untuk pengumpulan bahan dan cara boleh melakukan penandaan tugasan pelajar, dan menggunakan Jamboard. Ini adalah untuk memudahkan pensyarah itu mengajar, dan Dropboard PDF adalah untuk berkongsi paparan dalam bentuk PDF, dan yang paling penting sekali adalah physics clips, iaitu penggunaan animasi untuk menarik minat pelajar. Cadangan pelaksanaan adalah seperti paparan berikut. Bermula dari pembentukan ahli kumpulan, kemudian kami menetapkan tajuk dan kategori PLC, pemilihan topik yang sesuai, kami menyediakan RI dan melaksanakan kitaran 1, kemudian kami melaksanakan refleksi bagi kitaran 1, kemudian kami melakukan sedikit penambahbaikan pada RI dan melaksanakan kitaran yang kedua, kemudian kami melaksanakan refleksi bagi kitaran yang kedua, menulis laporan dan seterusnya melaksanakan pembentangan PLC. Bagi kitaran yang pertama, pelaksanaan tindakan adalah seperti berikut. Proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara atas talian, dan di sini pensyarah hanya menggunakan paparan PowerPoint sahaja untuk menerangkan konsep dan penyelesaian masalah. Refleksi yang kami perolehi adalah beberapa orang pelajar tidak dapat memahami pengajaran kerana masalah paparan PowerPoint tersebut. Dan pensyarah didapati agak sukar untuk menyampaikan pengajaran tanpa menulis di paparan. Penambahbaikan yang dilakukan adalah penggunaan Jamboard dan Dropboard. Ini adalah untuk memudahkan perkongsian pengajaran pensyarah dengan pelajar, dan penggunaan Google Classroom yang lebih tersusun, dan kami dapati sedikit menarik minat pelajar. Paparan yang berikut adalah merupakan pelaksanaan pembelajaran pada kitaran pertama.
Di sini dapat kita lihat pensyarah menggunakan medium Google Meet untuk bersemuka bersama pelajar beliau. Paparan berikut adalah merupakan keputusan ujian pra dan pasca yang pertama. Didapati terdapat peningkatan yang agak ketara jika dibandingkan dengan ujian pretest dan ujian pasca yang pertama bagi sampel pelajar yang pertama sehingga sampel pelajar ke-17. Kesemuanya meningkat dengan baik. Kesimpulan pelaksanaan bagi kitaran yang pertama, bagi pensyarah, proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan adalah berjalan dengan lancar dan perbincangan bagi penyelesaian masalah perlu dilaksanakan secara satu persatu dan tidak boleh sekadar menerangkan melalui paparan PowerPoint sahaja. Dan bagi pendapat ahli kumpulan pula, proses pengajaran yang dijalankan berjalan dengan lancar. Kaedah pengajaran membuatkan pelajar berusaha untuk mendapatkan jawapan yang betul dan dapat berbincang secara bersemuka atas talian. Terdapat pelajar yang kurang fokus pada pengajaran. Dan merujuk kepada pakar rujuk kami, beliau mendapati proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Perbincangan penyelesaian masalah perlu dilaksanakan satu persatu seperti mengajar di dalam kelas menggunakan papan putih. Penggunaan animasi perlu diselitkan dalam PDP bagi menarik minat pelajar dan dapat meningkatkan lagi kefahaman mereka. Bagi kitaran yang kedua, pelaksanaan tindakan yang dirancangkan adalah pemunyian semula rancangan pengajaran instruksional harian iaitu RI. Proses PDP dilaksanakan menggunakan Google Meet. Paparan yang digunakan adalah Dropbox, PDF dan Jamboard dan juga penggunaan animasi physics clips. Okay, sebagai refleksi, kaedah pengajaran penggunaan Jamboard dan Dropbox didapati lebih memudahkan pensyarah untuk menulis dan memaparkan bahan PDP di dalam Google Meet. Penggunaan Google Classroom memudahkan pensyarah untuk menyusun bahan-bahan pengajaran dan menanda dan seterusnya menghantar semula tugasan tersebut kepada pelajar. Penggunaan animasi yang digunakan oleh pensyarah menarik minat pelajar dan lebih meningkatkan kefahaman pelajar. Penambahbaikan penerokaan kepelbagaian kaedah pengajaran secara online yang lebih efektif boleh dilaksanakan pada masa akan datang bagi menarik minat pelajar. Penggunaan animasi tertentu boleh digunakan pakai sewaktu PDP dan lebih efektif digunakan secara dalam talian. Paparan berikut adalah pelaksanaan pembelajaran pada kitaran yang kedua iaitu Google Classroom, penggunaan Jamboard, penggunaan PDF whiteboard dan animasi daripada physics. Seterusnya adalah merupakan paparan keputusan ujian pasca 1 dan ujian pasca yang kedua. Kita dapati di sini berlaku peningkatan yang luar biasa. Okey, pelajar mencapai markah 100%. Hampir kesemua pelajar mencapai markah 100%. Dan ini adalah keputusan yang sangat membanggakan. Sebagai kesimpulan pelaksanaan kitaran yang kedua, bagi pensyarah, pengajaran dan pembelajaran berjaya dilaksanakan seperti yang beliau rancangkan. Penggunaan Jamboard dan Dropbox PDF memudahkan proses pengajaran. Penggunaan animasi membantu pelajar memahami topik ini. Bahan-bahan PDP lebih tersusun menggunakan Google Classroom. Proses penandaan jawapan pelajar dan dipulangkan semula kepada pelajar juga dapat dilaksanakan seperti biasa. Dan bagi pendapat ahli kumpulan pula, proses pengajaran dan pembelajaran bersesuaian dengan tahap pembelajaran pelajar program Sistem 4 Semester SES. Penggunaan Jamboard dan Dropbox didapati memudahkan pensyarah mengajar dengan lebih terperinci. Penggunaan animasi yang beliau gunakan adalah membantu pelajar untuk memahami topik ini dan penggunaan Google Classroom juga membantu pensyarah untuk menyediakan bahan-bahan PDP dengan lebih baik. Merujuk pakar rujuk, proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Penggunaan Jamboard dan Dropbox membantu pensyarah. Penggunaan animasi minat pelajar untuk memahami topik ini.
Pelajar juga dapat menghantar tugasan yang diberikan melalui medium Google Classroom dengan lebih efektif dan efisien. Kaedah yang digunakan selaras dengan pembelajaran abad ke-21 dan bersesuaian dengan norma baru. Sebelum saya tamatkan pembentangan ini, ingin saya berkongsikan kesimpulan yang telah kami dapati daripada pelaksanaan lesson study yang telah kami jalankan. Yang pertama adalah pembelajaran secara dalam talian memberi perubahan yang lebih positif kepada pelajar. Yang kedua, pelajar perlu mempunyai disiplin kehadiran dan fokus komitmen yang tinggi ketika proses PDP secara dalam talian ini. Yang ketiga adalah pensyarah lebih inovatif dan kreatif dalam melaksanakan aktiviti dan pengajaran secara bersemuka di dalam talian bersama pelajar. Yang keempat adalah kepelbagaian pelantar pembelajaran dapat membantu pensyarah dalam melaksanakan PDP secara dalam talian sekaligus memperkasakan lagi pembelajaran dalam dunia digital. Itu sahaja daripada pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.